Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kepada Allah Azza wa Jalla di antara limpah kurnia yang tidak putus-putus. Allah beri kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan, tidak akan terhitung. Terlalu banyak. Alhamdulillah, di antara nikmat syukur kita kepada nikmat Allah Azza wa Jalla, iaitulah kita menunaikan tanggungjawab salatul subh, salatul fajri secara berjamaah. Kemudian kita duduk pula dalam majlis ilmu, tadabbur beberapa ayat-ayat Allah yang Allah Ta'ala turunkan surah ayat-ayat ini liyatadabbaru ayatihi, supaya hamba-hambanya bertadabbur, berfikir, mengkaji ayat-ayatnya. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir juzuk yang ke-29, juzuk Tabarak, surah Al-Haqqah. Surah yang ketiga dari juzuk yang ke-29, nama dia Al-Haqqah. Apa sebab nama Al-Haqqah? Tunggu sekejap lagi. Kita baca dulu beberapa ayat permulaan surah Al-Haqqah ini, insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqatu mal-haqqah. Wa ma adraka mal-haqqah. Kazzabat Samud wa 'Adun bil-qari'ah. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. Surah Al-Haqqah. Surah yang ke-69 daripada 114 surah. 114, dia ni yang ke-69. Kita pergi kepada permulaan ataupun muqaddimah dulu. Muqaddimah surah di dalam kitab Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman ini di antara tafsir yang ringkas, versi bahasa Malaysia yang separa moden. Tidak moden benar, sebab orang tua-tua yang menulis kitab ni menterjemahkannya, bahasa dia agak sedikit lama tapi difahami dan ada seninya yang tersendiri. Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama kita tengok kepada surah ini diturunkan di Makkah. Dia panggil surah Makkiyah bi ijma'il ulama. Sepakat ulama kata surah ini Makkiyah, makna surah ini turun di Makkah. Maknanya sebelum hijrah.
mengandungi 52 ayat. 52 ayat. Ada setengah kata 51, sikit perbezaan. Tapi dalam kitab tafsir kita ni pilih 52 ayat. Tasmiyatus surah, nama surah ini, nama dia Al-Haqqah. Apa makna haqqah? Saat yang tetap berlaku. Saat yang pasti terjadi. Itu dia panggil Al-Haqqah. Kenapa? Kerana pada awal surah ini dan ayat-ayat yang berikutnya Allah SWT menegaskan tentang berlakunya hari kiamat dengan tidak ada syak lagi. Kiamat itu pasti berlaku bila syak. Orang yang ragu, orang yang tak percaya, orang yang ingkar tu, makna orang itu tidak beriman. Jadi dalam awal surah ini Allah Ta'ala sebut Al-Haqqah. Dalam tafsir kata bil maddil musaqqal. Kalau kita baca, cuba para jemaah baca. Al-Haqqah. Al-Haqqah. Itu cara dia. Dia kata bila kita baca, kita panjangkan ha, yartafi'u ila uluwin syahiqin. Dia naik tinggi. Al-Haqq. Al-Haqq. Kemudian bila mari qaf, dia turun laju. Al-Haqqah. Jadi turun tu dengan berat. Turun dengan berat. Al-Haqqah. Artinya seolah-olah berita ini satu berita yang berat. Peristiwa yang akan berlaku. Jadi kita rasa gemetar kita bila kita dengar. Itu bahasa Al-Quran. Seolah-olah kita dengar satu suara yang kuat. Haq. Ini salah satu daripada nama kiamat. Al-Haqqah. Nama kiamat itu banyak. Ana ada senaraikan dia dalam kuliah kita. Rehlah ke alam akhirat. Coba tengok dalam siri-siri kuliah. InsyaAllah kita akan tamatkan kuliah itu. Kemudian lagi dia punya bacaan. Nama-nama lain lagi. At-Tammah. As-Sakhah. Al-Qari'ah. Ini dipanggil Al-Waqi'ah. Tapi haqqah ni kita rasa berat. Itu cara dengar. Ini dia panggil dari sudut bahasa, bunyi dia pun nampak berat. Al-Haqqah. Al-Haqqah. Masya Allah, tabarakallah. Intisari kandungan surah ini apa dia? Menceritakan perihal penduduk dunia dari berbagai-bagai kaum dan bangsa yang telah dibinasakan pada zaman silam. Nah, Allah Ta'ala cerita dalam surah ini beberapa kaum yang kita akan sebut, kaum Ad, kaum Samud, yang telah dibinasakan dengan sebab mereka kufur engkar terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Lalu menerangkan dengan panjang lebar kejadian-kejadian yang akan berlaku ketika datangnya hari kiamat dan peristiwa yang terjadi pada hari akhirat. Nah, ayat ini kita akan jumpa nanti tentang peristiwa akan berlaku. Al-Haqqah. Allah kata apa? Pada hari itu kamu semua dihadapkan untuk dihisab. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi kepada Allah dari perkara-perkara yang tersembunyi. Tak ada benda. Kalau kita kata kita nak sembunyi, nak rahsiakan, orang Kelantan kata nak susuk, tak tersusuk. Sembunyi, rahsia, susuk. Susuk ni maknanya sembunyi. Maka sesiapa yang diberikan menerima kitab amalnya dengan tangan kanan, akan bergembiralah dia dan akan menikmati kehidupan yang senang lenang di dalam syurga yang tinggi darjatnya. Sebaliknya sesiapa yang diberikan menerima kitab amalnya dengan tangan kirinya akan menyesalah dia sambil meratapi nasibnya dan akan diseret ke dalam azab yang tidak terperi sengsaranya. Surah ini diakhiri dengan menegaskan tentang kebenaran Al-Quran yang menjadi peringatan kepada orang-orang yang bertakwa
kerana hanya orang-orang yang bertakwa sahaja yang akan beroleh manfaat dari peringatan dan hidayah petunjuk Al-Quran itu. Disebabkan iman mereka dan takwanya, sedang orang-orang yang kufur engkar alah sebaliknya, wal'iyazubillah. Jadi para jemaah sekalian, kita pergi pada satu-satu perbincangan ayat dalam surah Al-Haqqah. Nama dia Al-Haqqah. Tengok dalam ayat yang pertama, sepatah je. Al-Haqqah. Saat yang tetap berlaku itu. Allah tanya lagi. Mal-Haqqah. Apakah dia sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu? Apa sifat? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tentang sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu, iaitu dalam kurungan saat yang berlaku itu iaitu hari kiamat. Tapi Allah Ta'ala tak sebut sini. Tidak sebut. Jadi kalau kita baca dalam siri-siri yang lepas, kita dah bincang tentang kalau Allah tanya, wa ma adraka, biasanya dia beri jawapan. Itu fil ghalib. Sebagaimana kata Syekh Sufyan bin Uyainah, semua dalam Al-Quran, Allah kata, wa ma adraka, apa jalan yang kamu tahu, maka dia akan beritahu. Kalau wa ma yudrik, apa yang kamu boleh tahu, Allah Ta'ala tidak akan beritahu. Allah nak suruh kita mikir apa benda. Jadi dalam Al-Quran, ayat wa ma adraka ada 13 kali. 13 kali. Setiap kali wa ma adraka, maka Allah SWT akan beri apa yang kamu tahu, bagaimana kamu tahu, apa jalan yang kamu nak mengetahui, Allah Ta'ala akan beri jawapan. Kan? Illa ma fi hazihi surah, kecuali dalam surah Al-Haqqah ini tidak dimaklumkan. Al-Haqqatu, mal-Haqqatu, wa ma adraka mal-Haqqah, kazzabat Samud. Tengok, dia mari cerita Samud dah. Mana cerita Haqqah itu sudah berhenti setakat itu. Sebab apa? Nanti kita tengok kenapa Allah SWT tidak memberi jawapan di sini. Sedangkan dalam surah-surah lain, dalam ayat-ayat lain diberi jawapan. Dalam surah Al-Muddathir, wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tazar, lawahatun lil bashar, kan. Dalam surah Al-Mursalat, wa ma adraka ma yaumul fasl, yauma. Jadi ada jawapan, kecuali dalam surah Al-Haqqah tidak diberi jawapan. Dan juga bila Allah Ta'ala sebut macam surah Al-Qadar, yang tuan-tuan mudah nampak surah Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apa yang kamu tahu tentang Lailatul Qadar? Allah jawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Artinya 13 tempat dalam Quran Allah Ta'ala tanya wa ma adraka, maka diberi jawapan kecuali surah Al-Haqqah. Adapun wa ma yudrika, wa ma yudri, bagaimana apa yang kamu dapat tahu, dengan dia panggil dengan fi'il mudhari', kan? Maka dia ada 3 kali dalam Quran. 3 kali tanda. Wa ma yudrika ada 3 kali dalam Quran. Yang pertama dalam suratul Ahzab, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Wa ma adraka wa ma yudrik. Apa yang kamu boleh tahu? Boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Dalam surah Syura, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Wa ma yudrik, apa yang kamu dapat tahu, boleh jadi kiamat itu dekat. Dalam surah Abasa, wa ma yudrika la'allahu yazzakka, apa yang kamu tahu, boleh jadi dia nak bersihkan diri. Maka Allah Ta'ala tidak khabarkan jawapannya secara direct, kecuali ayat yang ke surah Abasa itu ada sedikit. Sebab ada clue di situ, la'allahu yazzakka. Allahu Akbar. Kenapa Allah Ta'ala tak beri jawapan dalam ayat ini? Wal maqsud at-ta'zim wa tahwil, nak membesarkan isu ini, nak menakutkan bahawa al-haqqah,
Jadi biasanya manusia ni dia akan sebut satu benda yang besar. Satu benda yang besar itu kalau kita tengok, kita nampak. Manusia nak tahu satu benda, tanda tuan-tuan. Kita nak tahu satu-satu perkara dengan beberapa sebab. Yang pertama, kita tengok betul dengan mata kita. Aku tengok sendiri. Na'udzubillah lah, kita minta berlindung Allah Ta'ala. Contohnya banjir berlaku di masjid kita ni. Di kawasan ni, sampai atap. Saya boleh jawab, saya sendiri yang tengok air tu naik. Allahu Akbar. Itu satu. Ataupun dengan kita muqayasah, buat bandingan dengan benda yang besar. Berlaku dah dulu gini-gini. Satu. Ataupun dengan saksi yang tengok. Pak cik ni beritahu. Macam kita dengar orang tua-tua cakap. Sudah berlaku besar banjir di kawasan kita ni. Dia panggil bah air merah. Bah 2014 tu bah air kuning. Bah air kuning saya tengok sendiri. Bah merah saya tak tengok. Tapi kita dengar. Saksi yang tengok. Itu dia panggil. Tapi dalam Al-Haqqah, benda yang pasti berlaku ni, tak ada siapa tengok. Dan belum pernah berlaku. Maka la tadri wala ahadun yadri. Mu tak tahu, tak ada siapa tahu. Allah Ta'ala saja yang mengetahui bagaimana keadaan itu berlaku. Bagaimana keadaan berlaku. Maka ayat ini memberikan kepada kita kesedaran bahawa betapa isu yang dibangkitkan di dalam ayat ini Al-Haqqah, suatu benda yang besar, suatu peristiwa yang berat yang telah Allah Ta'ala tunjukkan peristiwa ini dalam ayat-ayat yang lain. Gambaran langit terbelah, matahari jatuh, bintang bertaburan, bukit bukau terbang. Itu dia panggil supaya kita berfikir, kita mengkaji. Kalau kita balik kepada makna Al-Haqqah. Al-Haqqah, ada yang mengatakan ambil daripada perkataan Al-Haqqu. Mana syai'un yahiqqu, syai'un yaqa. Al-Haqqah, satu benda yang akan berlaku. Akan terjadi. Allah namakan kiamat dengan macam-macam nama. Al-Waqi'ah. Mana waqi'ah tu? Benda terjadi juga. Mana? Itu dia panggil Al-Haqqah dengan makna satu benda yang yaqa. Akan terjadi. Akan berlaku. Ada juga yang kedua, makna Al-Haqqah yang kedua, ambil daripada perkataan haqqun. Al-Haqqah makna benda benar terjadi. Iaitu hak daripada kamalil adli yaqtadi albas. Kalau kita nak betul-betul keadilan kepada hamba-hamba Allah, maka dia mesti kena bangkit semula. Sebab ada orang atas dunia ni ditindas, dizalimi, diunaya, kena khenak ke orang, dia nak balas tak mampu. Contohnya orang besar khenak dia nak balas tak mampu. Penguasa yang zalim, yang cukup lengkap dengan dia punya tentera juntanya dengan alat-alat, mana rakyat nak mampu. Kamu buatlah atas dunia ni, tapi keadilan Allah Azza wa Jalla akan berlaku bila di akhirat esok kamu akan bertemu balik. Yang atas dunia ni kita bolehlah orang panggil lempar batu sembunyi tangan. Bukan saya yang buat. Pembunuhan ni bukan saya. Ketua besar kata bukan aku. Ini menteri dalam negeri yang buat. Bukan aku. Ini polis yang buat. Bukan aku. Ini tentera junta yang buat. Sembunyilah harta dunia ni. Tapi di akhirat esok kita akan jumpa. Pakcik yang kena zalim, tanah dia dirampas. Dengan sebab peguam-peguam yang hebat buat kes di mahkamah. Mereka menang. Happy, menang. Tapi ingat, al-mazlum, orang yang dizalimi, dengan keadilan Allah Azza wa Jalla, hikmat muqtada al-adli, mereka akan jumpa balik di akhirat. Ini kita takut. Masya Allah. Maka al-hikmah al-ilahiyah, hikmah Allah SWT kata, kalau atas dunia ni kamu boleh sembunyi, boleh rahsiakan, tapi satu lagi mahkamah, tidak ada rahsia. Allahu Akbar. Maka yang ketiga, makna yang ketiga, al-haqq ambil daripada haqqun dengan makna kebenaran yang membeza, berlawan dengan kebatilan, beza dengan batil. Hari atas dunia ni kita tak nampak. Tak nampak. Kita dengan orang kafir, dia kata dia betul. Orang yang Masya Allah, Tabarakallah,
suka ambil gambar. Bila berlaku tsunami di Aceh, masjid tak runtuh. Oh, ini tanda benarnya Islam. Masya Allah. Kita kata, insya Allah, salah satu daripada tanda. Kan? Berlaku di tempat lain pula, kuil, ketik, orang panggil ketik, ataupun temple, tempat sembah orang kafir, tak runtuh. Dia pula bangga, ini benar. Atas dunia ni masing-masing boleh dakwa, dia benar. Kita sama-sama kita pun boleh dakwa juga. Oh, ini mazhab kami pegang ni benar, mazhab alul haq, mazhab alus sunnah. Walaupun dalam Quran sudah ada hadis, kita nak kata apa? Sekarang ni tak ada. Atas dunia bolehlah nak buat tuduh menuduh, nak buat senarai-senarai, masuk orang dalam list, boleh je. Tapi ingat, kita ada lagi berjumpa di antara Allah Azza wa Jalla yang menentukan benar dengan salah di akhirat. Sebab itulah setiap orang itu kena duduk di atas landasan benar ataupun salah berdasarkan kepada kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga huraian para ulama yang muktabar, bukan dengan huraian kita sendiri ikut hawa nafsu. Maka bila kita tahu benar dengan salah, yang menyebabkan manusia ni ada al-munafasah, ada berlaku pertembungan. Orang yang duduk di atas hak akan berlawan dengan orang yang duduk batil. Orang yang batil dia kata dia hak juga, dia berlawan dengan kita. Jadi kita akan lawan terus. Karena itu Allah Ta'ala sebut dalam dunia ini, kunna tara'iqa qidada, jalan-jalan itu banyak, tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullun muyassarun lima khuliqalah, setiap orang itu dipermudahkan jalan mana dia nak pergi. Jadi kalau kita Allah nak selamatkan kita, kita ni bila dengar Quran, dengar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqaf, kita akan stop sekat tu ya. Tapi ada setengah orang ni sunnah juga, tapi dia punya dia punya pusing nak suruh betul sunnah tu jadi hak seperti yang dia nak, maka berlakulah sedemikian. Baiklah para jemaah sekalian, maknanya kita tahu al-haq itu ada 3 perkara. Yang pertama, suatu yang akan terjadi sebagaimana al-haqqah terjadi. Al-haq dengan makna benar, sempurnanya keadilan Allah Azza wa Jalla. Setiap orang yang lemah, yang dizalimi akan mendapat pembelaan di akhirat. Hak dengan makna akan berlaku pemisahan di antara batil, hak dengan batil. Artinya al-haqqah, bila berlaku kiamat, tublas sarair, terdedahlah segala rahsia. 3 perkara ini semuanya akan zahir di hadapan mata kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Jadi para jemaah sekalian, itu dia panggil al-haqqah. Cuba perhati tengok. Yang ada Quran tengok. Al-haqqah. 1. Mal-haqqah. Kan? 2. Wa ma adraka mal-haqqah. 3 kali. Mari ayat yang keempat, Allah tak sebut. Kazzabat Samud wa 'adum bil haqq. La. Dia tukar dia punya uslub. Kazzabat Samud wa 'adun bil qari'ah. Sedangkan semua tu nama kiamat belaka. Itu dia panggil nak sebut tanwi'. Wa hazi sighatun qur'aniyatun mutakarrirah. Maknanya sirah lafaz dalam Quran yang diulang. Al-haqqatu, mal-haqqatu, wa ma adraka mal-haqqah. Sebab soalu ta'zim wa tarhib. Pertanyaan di sini berbentuk membesarkan tajuk dan menakutkan. Mal-haqqah. Mu tahu apa benda yang akan berlaku tu? Kamu tahu apa? Macam ayat memberi amaran kepada kita. Mu ingat baik. Tiga makna yang kita sebut tadi akan berlaku nanti di akhirat, Masya Allah. Supaya apa? Diulang-ulang ayat ini supaya istihdar. Seolah-olah kita nampak dalam kepala kita, ini benar akan berlaku. Kita akan nampak si zalim yang duk bunuh orang atas dunia itu, bagaimana dengan darah-darah mereka akan bertemu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ada orang zalim, lepas tu dia bertaubat macam mana? Itu taubat dia kita serah kepada Allah. Taubat dia dengan Allah Ta'ala. Tapi darah manusia, Nabi sebut dalam hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati. Apa dia? Yang pertama salat, itu antara kita dengan Allah. Tapi pertama sekali akan dikira, dihitung di hadapan Allah Ta'ala dari sudut perbuatan manusia, darah. Fid dima, darah yang ditumpahkan itu. Allahu Akbar.
Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka ayat ini yulamisul masyair. Nak menyentuh perasaan kita. Kita orang beriman, kita yakin ada kiamat. Tapi bagaimana nak menyentuh perasaan supaya kita insaf, supaya kita sedar, supaya kita takut pada Allah Ta'ala, kita tak mampu nak kenak ke orang, tak mampu nak zalim kepada orang. Yang berlaku atas dunia hari ini kita duk nampak pagi, petang, siang, malam, kalau buka di Facebook, buka dalam portal berita, Masya Allah, Tabarakallah, seolah-olah malaikat sudah pencin. Dia boleh tulis apa dia nak tulis, dia boleh bongkar, dia boleh kata apa dia nak kata, sebab macamlah malaikat itu tak ada kerja. Ini bahaya. Jadi kita orang beriman lah, mesti ada masyair, mesti ada ihsas, mesti ada rasa gerun, gementar, takut kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Mudah-mudahan kita dapat, dengan kita tadabbur Quran ini, kita akan dapat apa yang sepatutnya berlaku itu. Ayat yang kedua Allah kata, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ. Apakah dia sifat? Dan keadaan yang sangat menakutkan itu, tadi kita dah sebut kan, Allah SWT bila dia tanya, maka dia pun beri jawapan, kecuali dalam ayat ini. Ayat yang ketiga, marilah. Episod lain, kesedaran ataupun motivasi. Allah kata apa? Kazzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah. Dan kaum Samud dan kaum 'Ad telah mendustakan hari kiamat yang menggemparkan dan mengharu-birukan itu. Menghuru-harakan itu. Kan? Tadi berapa kali Al-Haqqah sudah sebut? 3 kali. Mengikut dalam bahasa Arab, ulangan itu sekat 3 kali. Dari sudut uslub bahasa Arab, dia terulang 4 kali dalam tempat yang sama. Dia tidak ulang 4 kali dalam tempat yang sama. Sebab tu, tengok dalam ayat yang keempat, Kazzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah. Boleh je kalau nak guna dhamir. Kazzabat Samud wa 'Adun biha. Bil haqqah. Tapi Allah Ta'ala sebut perkataan lain. Kazzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah. Samud, kaum 'Ad mendusta al-qari'ah. Sebab apa qari'ah? Dia tak sebut al-haqqah sebab sudah berulang 3 kali. Kali yang keempat tak boleh lagi dari sudut uslub bahasa Arab, dia tak ulang 4 kali. Macam kita jugalah kan. Dalam bahasa Malaysia pun dia tak boleh ulang benda yang sama. Kena tukar-tukar dia punya dhamir, dia punya Masya Allah itu dia sudut bahasa. Maka Allah Ta'ala bawa bagi nama baru kepada kiamat yang tak sebut lagi, nama dia Al-Qari'ah. Sebab apa para jemaah sekalian? Dalam surah Makkiyah ni, surah-surah yang diturun di Mekah ni banyak menyebut kaum Samud dengan kaum 'Ad. Kenapa? Tanda situ. Sebab mereka ini min qabailil arabil 'aribah. Di mereka ini termasuk di dalam kabilah-kabilah orang Arab. Dan tempat mereka juga dikenali tempat duduk dia. Dia kata ni, dekat dengan Mekah. Duduk di semenanjung tanah Arab, di janub selatan. Kan? Satu lagi duduk di mana? Duduk di sebelah Al-Ula, Al-Hijr, jalan ke Tabuk. Maknanya 2 tempat ini, laluan puak-puak Quraisy pergi berniaga. Rihlat asy-syita'i was-saif. Asy-syita' dia pergi ke Yaman. Dia lalu kepada tempat puak-puak 'Ad. Waktu dia pergi ke Syam, Saif, musim panas, dia pergi ke Syam, dia akan tengok puak-puak Samud. Allahu Akbar. Jadi mu lalu saja. Lalu saja. Tengok saja. Tak mengambil pengajaran. Kenapa? Buta sangat ke matamu? Buta sangat ke hatimu? Ini Allah nak kata, mu ni pergi tengok-tengok saja. Macam kita juga. Berapa banyak dah tuan-tuan dan puan-puan yang pergi travel. Habis tempat dia pergi. Seronoknya selfie. Duduk di hadapan kota,
istana Qurtubah. Al-Hamra. Sengih suka. Tak menitis ke air mata kita tengok, dulu daulah Islamiyah di sini. Ini semua gereja-gereja ni asalnya masjid. Tak menangis kita. Tidak tergurih perasaan. Tak ada apa-apa. Relax. Pergi mana pula? Negara lain pula. Masuk melawak tempat dia punya ma'bad, tempat-tempat sembahan Buddha, semua benda. Nak masuk tu kena bayar $20. Bayar. Sengih-sengih suka. Tak ada perasaan di sini tempat orang buat syirik pada Allah Ta'ala. Tak rasa. Yang rasanya, sengih. Tersengih je. Boleh ambil gambar. Maka Allah Ta'ala tegur Quraisy. Rihlatas syita'i was saif. Kamu tengok kaum Samud, kamu tengok kaum Ad, tapi kamu tak ambil pengajaran. Tak sedar, apa faedah? Maka di sini, Allah SWT beri peringatan kepada Quraisy, ya. Ni kaum Ad ni, kaum Samud ni bukan main-main. Kanu asyadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha. Mereka punya kekuatan, mereka boleh pahak belah bukit buat bangunan, buat rumah. Kita ni belah batu-bata, dia bukit dia buat rumah. Masya-Allah, tabarakallah. Maka Allah Taala sebut dua kaum. Kita akan bincang dua kaum ni hari ni. Fa amma samud fa uhliku bit-taghiyah. Dan adapun kaum Samud, maka masing-masing menerima azab dunianya. Adapun kaum Samud, tanda tuan-tuan, jangan bertukar. Kaum Samud ni nama nabi dia Saleh. Wa amma Samud wa ila Samud akhahum Salihah. Allah kata, aku hantar kepada kaum Samud, nabi mereka nama Saleh. Maka mereka telah dibinasakan dengan apa dia? At-taghiyah, petir. Suara tempikan yang kuat yang melampaui batas kedahsyatan. Allahu Akbar. Tanda tuan-tuan. Dulu anda dah sebut. Samud ini duduk di Al-Hijr. Al-Hijr di Syamal Jaziratul Arab. Satunya dia panggil utara Jazirah. Iaitulah kaum Nabi Saleh. Dan kesan-kesan mereka masih ada sampai hari ini. Masih ada. Travel agent pun galak, maknanya semangat belaka. Dalam pakej kita, lawatan ke Madain Saleh. Dalam siri yang lepas, sana dah huraikan, dan satu ceramah khas tentang adab-adab pergi melawat tempat-tempat yang telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di sana ada adab, anda tak urai balik di sini. Allah kata apa? Yanhituna minal jibali buyutan aminin. Puak-puak Samud ni, mereka memahak bukit. Buyutan, buat rumah. Bukit, sekarang ni ada lagi. Kalau pergi ke Madain Saleh, ataupun tuan-tuan tak payah pergilah. Zaman dia panggil Google, mazhab Google ni, saja. Tulis Madain Saleh. Keluar gambar-gambar. Allahul Musta'an. Jadi orang yang pergi Madain lebih kurang 400 km daripada Madinah, kita akan jumpa puak-puak ni tapi kosong, khawiyatun. Allah kata apa? Fa'uhliku bit-taghiyah. Mereka telah dibinasakan dengan angin yang melampau, dengan suara tempikan yang melampau. Taghiyah. Isyarat kepada perbuatan mereka yang bersifat taghut. Mutaghut mujahak ni, dah tak beriman dengan Nabi Saleh, mungkin semelih unta dia pula. Ingat ke tidak? Ingat ke tidak? Nama apa ketua penyagak yang menyembelih unta Nabi Saleh? Siapa dia ingat? Siapa ingat, saya tulis. Nama dia Qudar bin Salif. Qudar, ketua penyagak yang telah menyembelih unta Nabi Saleh. Maka oleh kerana mereka melampau, taghut, mendustakan, menghina Nabi Saleh, sembelih unta dia, mereka cabar Nabi Saleh, wa qalu ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin.
Saleh. Utama mati dah. Kalau betul-betul mu rasul, bawa hak mu janji nak kena binasa, bawa. Apa boleh buat? Maka iqab dianya sayhah, tempikan suara malaikat. Wow, sekali dia tempit, mati habis. Bahasa Arab kata ahlakathum an bakrati abihim. Bakrati abihim maknanya mati belaka. Semua sekali mati. Itu bahasa Arab kata bakrati abihim. Yang ada lagi apa dia? Kesan-kesan rumah mereka khawiyah, kosong, tak ada manusia. Hari ini kalau kita pergi, kita boleh selfie depan bangunan-bangunan. Tapi Nabi kata, kalau kamu nak masuk di tempat-tempat yang dilaknat, sama ada kamu menangis atau tabakau, buat-buat menangis, kerana kita takut pada azab Allah Azza wa Jalla, bukan pergi pakai duk sengih situlah. Kosong dalam rumah dia. Baik. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Yang pertama tadi kena tempit, malaikat mati. Adapun kaum 'Ad. 'Ad, nabi dia nama Hud alaihi salam. Ingat, Samud, siapa nabi dia? Saleh. 'Ad, nabi dia Hud. Itu nama kaum. Nabi itu nabi, kan? Maka puak-puak Ad, kaum Nabi Hud, mereka telah dibinasakan dengan angin ribut yang kencang, yang melampau-lampau kencangnya. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Wa amma Adun, wa amma sini litaksim wa tanwi'. Ad ni di mana? Duduk di Yaman. Dia panggil di Janub Al-Jazirah, di selatan semenanjung tanah Arab. Kalau kita tengok mauqi' dia sekarang, para ulama mengatakan dekat dengan Al-Ahqaf. Ahqaf ni di ujung Arab Saudi, sempadan dengan Yaman, dia panggil Rubu'ul Khali, tempat satu kawasan kosong, padang pasir saja. Sebelah dia tu Yaman. Ada juga mengatakan dekat dengan delta Nil di Ahqaf Mesir, tapi yang masyhurnya di Yaman. Sebab apa di Yaman? Sampai hari ini kubur Nabi Hud ada di sana, dan ada sebahagian kumpulan ini menjadikan kubur Nabi Hud macam pesta. Setiap tahun pergi ziarah, bawa pelajar-pelajar dia pergi. Jadi kita kena ingat, sekadar nak tengok tempat sejarah tak ada masalah, tapi siapa peringkat pergi, kita takut pergi duduk lebih-lebih dekat kubur Nabi-Nabi, kubur wali-wali ini akan menimbulkan masalah nanti, kan? Jadi hati-hatilah, jangan terperangkap dengan talbisu iblis, hidup main di kubur Nabi Hud. Nak ziarah, tapi jangan lebih lah sampai mereka menjadi adat istiadat. Setiap tahun mesti ziarah, lah. Setiap tahun pergi umrah tak apa. Nah, apa dia penyakit dia? Birihin sarsarin, angin yang kuat, angin ribut yang kencang. Al-atiyah, yang sangat dahsyat. Apa makna rih as-sarsar? Sarsar dengan makna tasirru, kita dengar suara angin itu. Itu dipanggil sarsar. Arab ni dia suka guna satu benda tu dengan bunyi dia. Sarsar. Bunyi. Ada kata sarsar dengan makna ar-rihul baridah, angin yang sejuk. Angin yang sejuk. Jadi tak ada masalah. Angin sejuk, bunyinya kuat. Dua-dua sekali, lagi dahsyat. Kan? Ar-rihus sar tuhlikul harsa wan nasla. Kata di para orang Arab kata, angin yang kuat itu membinasakan tanaman dan juga manusia sekali binasa. Kama salirihim fiha sirrun asabat harsa qaumin. Bahasa Arab ni menarik tuan-tuan. Atiyah maknanya sangat kuat. Jadi kita belajar dua. Puak-puak Samud, kaum Nabi Saleh telah dibinasakan dengan tempikan. Kaum Ad, yang menentang Nabi Hud alaihissalam dibinasakan dengan angin yang kuat. Allah kata apa? Tengok ni. Dia detailkan di sini tentang
kebinasaan mereka. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Fatara al-qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Dan diarahkannya, Allah Ta'ala arahkan angin itu menyerang mereka 7 malam 8 hari. Terus menerus. Husuma. 7 hari, maaf. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. 8 hari 7 malam. Sebab apa? Sebab hari itu dia mula dengan siang. Mana hari dulu. Hari 1, malam 1. Jadi 7 malam 8 hari. Angin tu duduk serang mereka. Oh, tu habis. Cabut belaka lah. Main dengan 7 malam ni kan. Sakharaha alaihim sab'a layalin. Wa thamaniyata ayyam. 7 malam, 8 hari. Husuma. Secara berterusan. Allahu Akbar. Ini Allah Ta'ala bagi tahu. Lama tempoh mereka diazab. Nak boleh kau mati tu angin sejuk lagi, angin ribut lagi, takut kita. Allahu Akbar. Fataral qauma fiha sar'a, maka engkau akan melihat kaum itu bergelempangan mati. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seolah-olah mereka batang-batang pohon kurma yang tumbang dan lompang, cabut kepala. Tengok dalam ayat ni. Ayat 7 ni kita tadabbur sini. Allah guna sakharaha alaihim. Sakhara tu makna mempermudahkan. At-taskhir dengan makna Allah Ta'ala permudahkan. Kenapa Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni sakharaha alaihim? Aku permudahkan atas mereka 7 malam 8 hari angin ribut. Sedang itu dia panggil ayat perli. Ayat perli. Mana ada mudah. Macam untuk ahli neraka. Allah sebutkan, fabashshirhum bi'azabin alim. Berilah khabar gembira pada mereka dengan azab. Khabar gembira apa azab? Tapi dia panggil ayat perli. Kita ni ada kan sekali-sekala buat nakal. Tak? Kita lah waktu kita budak-budak tu. Mak larang jangan main. Main juga. Akhir kali rebah. Luka tangan. Darah kaki. Mak kata apa? Main lagi. Silakan budak juruh ni main lagi. Itu ayat perdi. Bukan mak suruh main lagi. Kawan tu duduk menangis situ dah. Allah kata, sakharaha, aku permudahkan. Sebenarnya, aku binasakan kamu. Jadi ayat ni dia panggil ayat. Allah SWT nak peringatkan kepada kamu, mu ni main-main dengan aku, ambil. Dalam ayat ini dia kata apa? Sakhar alim fataral qauma fiha sar'a, sakharaha alaihim. Allah Ta'ala permudah kepada mereka dengan angin. Rih. Dia beza di antara rih dengan riyah. Kalau kata rih, mana angin satu ya. Kepala angin tu ribut tu, rih. Kalau riyah ni angin yang pecah-pecah. Angin yang kecil-kecil. Ini seronok kita. Dia panggil sepoi-sepoi bahasa. Maknanya suka kita dengan angin-angin kecil kan. Ada juga hadis tapi kata ulama kata hadis ni tidak sahih. Kata ada doa, Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha rihan. Kalau kita tengok angin kelak mari, kita doa, ya Allah jadikan dia tu angin-angin yang kecil, jangan jadikan rih, satu angin yang besar yang boleh membinasakan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rum, Allah kata, wa min ayatihi an yursilar riyaha. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda rahmat Allah Ta'ala kasih sayang dia kepada kamu, yursilar riyah, dihantar kepada kamu angin-angin. Angin-angin yang kecil-kecil ni, seronok kita. Dan untuk kapal berjalan, untuk orang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pendebungaan. Angin itu mari, tukar bunga pokok jantan dengan ke pokok betina. Tapi kalau angin, satu angin je, sudah.
dia akan mati selalu. Mana angin besar berlaku. Beza dengan riyah. Dalam surah Az-Zariyat Allah kata apa? Iz arsalna alaihimur riha. Ar-rih, mana satu angin yang aqim. Rih, angin yang kuat. Itu beza di antara, kalau tengok dalam Quran, riyah biasanya untuk apa? Untuk perkara yang baik-baik. Untuk nikmat. Tapi kalau rih, azab. Masya Allah. Habislah kita. Tempoh azabnya 8 hari. Wa amma qawluhu ta'ala husuman. Husuman ini, dia kata penggunaan dalam bahasa Arab tidak masyhur. Sebab makna dia muttasilatun, berterusan. Samaniyata ayyam husuman. Angin itu tak putus-putus. 7 malam, 8 hari husum. Terus berterusan berlaku. Tak berhenti-henti. Orang Arab namakan husam. Husam tu dengan makna pemutus. Nama pedang. Pedang itu dia panggil husam. Sebab apa? Sebab dia boleh potong benda-benda. Potong kepala orang boleh, potong tu, potong ni boleh. Itu dia panggil husam. Husam. Bila mari husam, mari angin yang berterusan ini apa jadi? Fataral qauma fiha sar'a. Mu tengok manusia bergelempangan, berguli bating, orang Kelantan kata. Bergelempangan ataupun berguli bating. Tulis bahasa Kelantan, bergelempangan dengan mana berguli bating. Guling kuat. Baru ni orang sibuk dengan kubah guling, nama kuih tak? Mari PKP ni tak banyak dah kuih pelik-pelik. Kubah guling tak ada, tai itik tak ada. Jadi alhamdulillah. Baiklah. Allah banding di sini, setara mana yang bergelempangan mereka itu, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka seolah-olah mereka batang-batang pokok kurma yang tumbang dan lompang. Lompang itu cabut kepala. Dalam bahasa Arab kata, a'jazu nakhlin khawiyah. Dalam ayat lain, ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Munqa'ir mana cabut kepala dia. Wal ajzu nihayatus syai'. Dia panggil ajz. Mana hujung sekali. Maka ayat Quran kata ini pokok tama yang tercabut. Tercabut daripada mana? Daripada umbi dia, khawiyah, putus kepala. Pelik ni. Sebab apa? Sebab biasanya pokok kurma ni dia umbi dia tu kagah. Sebab akar duduk dalam tanah. Kalau mati pun batang dia mati tapi tunggu dia masih ada. Kali ni tak. Allah kata apa? A'jazu nakhlin khawiyah. Pokok tamat cabut daripada umbi dia dan khawiyah kepala dia putus. Nak ceritanya ulama tafsir kata khawiyah maqtu' ar-ra's. Maknanya umbi dia cabut, kepala dia putus. Habis rain tu. Maknanya sangat kuat angin tu. Gambarannya angin biasanya pokok tamat dia terbalik. Tapi umbi dia ada hak ni terakak semua sekali. Wal iyaz billah, sehingga itu dia panggil qallama yahdus, jarang berlaku pada pokok tama. Cabut daripada umbi ni jarang. Patah batang boleh, tapi cabut tidak boleh. Pokok tama ni boleh patah ataupun boleh condong, tapi dia tidak tercabut. Ayat ini Tuhan kata tak, cabut daripada umbi. Sehingga dibuat satu masal bandingan orang Arab kata al-a'jazu minal i'jaz. A'jazu minal i'jaz. Allah sebut pokok tama tercabut daripada umbi termasuk dalam i'jazul Quran, bahasa Al-Quran yang cukup dalam. Membayangkan pokok tama cabut, mu tengok orang bergelempangan mati. Allahu Akbar. Kita kata ini di antara perkara yang berat. Fahal tara lahum min baqiyah. Dengan demikian, dapatkah lagi engkau melihat sisa-sisa mereka yang masih hidup? Jawabnya tak jumpa lagi lah. Mana masih hidup lagi? Tidak ada lagi yang masih hidup. Semuanya sudah mati. Allahu Akbar. Panjang lagi cerita kita ni. Itu baru cerita kesedaran Allah Ta'ala beri kepada Quraisy. Quraisy,
Mu jangan berani-berani lawan aku. Kamu jangan engkar perintah aku. Mu tengok kak. Kamu berjalan pergi ke Syam, tengok kaum Samud. Pergi ke Yaman, Rihatus Syita, pergi ke Yaman, mu tengok kaum Ad. Tak sedar. Tak insaf. Tak dapat faedah. Maka ini satu celaan. Kesimpulan daripada ayat ini, muslimin dan muslimat, para penonton, para jemaah sekalian, apa yang kita buat, apa yang kita dapat, bahawa peristiwa kiamat berlaku. Maka Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita supaya ambil kesedaran dengan mengkaji kisah-kisah sabiqin, kisah-kisah umat yang terdahulu, supaya kita menjadikan iktibar dan pengajaran. Kalaulah kamu derhaka kepada Allah Ta'ala, kalau kamu tidak ikut perintah Nabi SAW, itulah masir yang akan menimpa kamu. Mungkin atas dunia ini tak ada apa-apa. Kita kadang-kadang kita kagum dengan kehebatan negara-negara barat. Toleransinya, integrasinya, integriti hebatnya kan. Sekali dia mai huru-hara apa dia, mengamuk apa hitam, orang-orang hitam mengamuk di nak kata apa. Maka kita orang Islam, biarlah kita acuan kita. Alhamdulillah, kita duduk dalam negara yang aman damai, yang baik-baik gini. Walaupun sedikit ujian daripada COVID, kita mengatakan COVID ni kecil je. Kalau nak banding dengan 7 malam, 8 hari, angin mari tiup, apa nak buat? Berkelempangan habis mati. Allahul Musta'an. Jadi para jemaah sekalian, insya-Allah kita sambung lagi siri kita ayat yang ke-9. Tanda perbincangan kita yang seterusnya dalam ayat yang ke-9. Wa ja'a Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikat. Ini semua ni nak menunjukkan bahawa kaum Samud, kaum Ad sudah berlaku, Fir'aun, kaum Lut, kita tengok dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.